بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة والسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah pada hari ini kita menyambung kembali muzakarah kitab At-Taqrirat As-Sadidah, dan kita masih berada pada bab Ar-Radha', iaitu bab susuan. Kita bacalah baki bab ini, kemudian insya-Allah pada kuliah akan datang kita masuk pada perbahasan An-Nafaqat. Kemudian ditutup kitab ini dengan perbahasan Al-Hadanah, iaitu bab penjagaan anak. Jadi kita baca muka surat 142. Wal farqu baina usulihima wa hawashihima wa baina usulihi wa hawashih أن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فيسري التحريم إليهم وإلى حواشيهم. Dan perbezaan antara usul dan juga hawashi kepada ibu susuan dan suami kepada ibu susuan, beza antara mereka dengan usul dan juga hawashi kepada anak susuan ialah apa dia nak beritahu ni. Sebelum ni kita sebut bila mana Zainab menyusukan seorang budak, maka Zainab jadi anak susuan, suami Zainab menjadi ayah susuan. Kemudian Zainab itu ada mak dan ayah. Begitu juga suami Zainab ada mak dan ayah. Mak dan ayah Zainab dan juga mak dan ayah kepada suami Zainab akan menjadi atuk kepada anak susuan. Tak? Okey. Itu jelaslah. Okey. Kemudian kita sebut anak itu sendiri, anak susuan itu sendiri dia ada ayah. Tak? Dan dia ada mak. Ayah kepada anak susuan nak kahwin dengan mak susuan, boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah. Begitu juga mak kepada anak susuan ataupun ayah kepada anak susuan nak kahwin dengan contohnya mak susuan, juga tidak ada masalah. Jadi apakah perbezaan? Perbezaan kalau mak dan ayah kepada wanita yang menyusukan, tak, maka mak dan ayah itu akan jadi atuk kepada anak susuan. Sedangkan anak susuan itu sendiri, contoh kita sebut anak susuan nama dia Bakrun. Bakrun tu ada mak ada ayah. Mak dan ayah dia tu tidak ada kaitan dengan ibu susuan kepada anak dia tu. Tidak ada kaitan dengan adik-beradik, semua tidak ada kaitan. Maknanya mak dan ayah kandung bagi anak susuan, anak yang disusu oleh si Zainab tu, tak, dia boleh berkahwin dengan sesiapa saja yang dia suka daripada kaum kerabat ibu susuan tersebut. Jadi apa beza dia? Faham ke tak? Bezanya ialah anna labanal murdi'ati kal juz'i min usuliha. Kerana susu seorang perempuan yang menyusu tak seperti satu juzuk daripada asalnya. Ini Zainab menyusukan seorang budak. Zainab itu dulu membesar dengan susu maknya. Betul tak? Mak Zainab ni menyusukan Zainab. Jadi dalam tubuh Zainab ni ada susu mak dia. Oleh sebab itu, bila mana Zainab menyusukan seorang budak, automatik budak tu menjadi anak susuan kepada Zainab. Mak Zainab menjadi nenek susuan kepada anak susuan tersebut. Tu. Sebab apa? Sebab susu berpindah-pindah. Susu daripada mak Zainab berpindah kepada Zainab untuk membesarkan Zainab. Mak Zainab menyusukan Zainab. Kemudian susu dalam tubuh Zainab itu tak ada unsur-unsur susu pengantar, iaitu mak dia, berpindah kepada yang bawah, iaitu anak susuan. Sebab tu
diharamkan bagi anak susuan berkahwin dengan mak susuan, nenek susuan, nenek kepada mak kepada nenek susuan, mak kepada nenek-nenek dan ke atas. Begitulah mudah-mudahnya. Faham ke tidak? Okey, fayassrit tahrimu ilaihim wa ila hawashihim. Juga tersebarnya pengharaman kepada hawashi. Hawashi siapa ni? Hawashi usul wal hawashi. Hawashihim maknanya hawashi murdiah dan juga suami kepada murdiah. Tu. Maknanya Zainab menyusukan seorang budak. Zainab tu ada suami. Zainab dan juga suami dia tu ada adik-beradik. Tak, adik-beradik tu tak akan jadi hak saudara kepada budak kecil yang disusukan oleh Zainab tersebut. Okey, mudah je. وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد وهو كالجزء من أصوله أيضا فيسري التحريم إليهم وإلى حواشهم ولا كذلك في أصول الرضع وحواشيه. Sebab kepada susu seorang wanita, Zainab tadi tu, dia ada susu. Sebab apa? Siapa yang menyebabkan dia tu ada susu pada buah dada dia? Suami dia lah. Bila suami dia tu bersama dengan dia, barulah ada susu. Tak? Okey. Wa huwa kal juz'i min usulihi. Wa huwa tu kembali kepada wal fahlu, dan fahlu tu iaitu suami kepada Zainab itu pula merupakan juzuk kepada ayah. Ni Zainab. Ni suami Zainab. Zainab ada susu disebabkan suami Zainab ni nak ada dia tu mesti ada pak dia tu. Pak dia dengan mak dia. Boleh. Jadi oleh sebab itu pengharaman juga tersebar ke atas. Maknanya mak kepada suami Zainab, ayah kepada suami Zainab juga haram berkahwin dengan anak susuan. Anak yang disusu oleh Zainab. Wala kadzalika fi usulir radhi' wa hawashih. Dan tidak seperti itu bagi mak ayah kepada mak ayah dan juga adik-beradik kepada anak susuan. Anak susuan tak. Contoh kita sebut nama dia Bakrun, anak susuan kepada Zainab. Anak susuan tu dia ada ayah, dia ada mak. Anak susuan tu dia ada adik-beradik. Mak kepada dia, ayah kepada dia dan adik-beradik dia tu boleh sahaja berkahwin dengan mak susuan dia. Kalau ayah susuan dia meninggal, ataupun berkahwin dengan ayah susuan kalau mak susuan dia meninggal. Boleh, tidak ada masalah. Gitulah mudah-mudahnya. Kita online gitulah, boleh ajar je. Jadi boleh faham tak? وجمع بعضهم ذلك في بيتين وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فروع والحواشي من وسط ومن له در إلى هذه ومن رضيء إلى ما كان من فرعه فقط. Yang tu yang dalam kitab Zubat, boleh barangkali tak ada masalah lah. Benda yang sama seperti di atas. Qad yakunu, poin seterusnya kita masuk. Qad yakunu lirradhi' ummun min ar-radha'i duna al-abi idza kanat al-murdi'atu lam tatazawwaj. Ini satu gambaran, boleh jadi dalam satu gambaran kita ada mak susuan sahaja, ayah susuan tak ada. Apa gambarannya? Kalau perempuan tidak berkahwin, seorang perempuan tidak berkahwin, dia makan ubat tertentu, akhir sekali dia boleh mengeluarkan susu. Kemudian dia menyusukan seorang budak 5 kali. Tak, maka anak tu akan jadi anak susuan dia akan jadi mak susuan. Budak kecil tu ada tak ayah susuan? Tak ada lah, sebab mak susuan dia tu tidak berkahwin. Malah susu tu datang daripada makan ubat dan sebagainya. Jadi ada gambaran juga, kita ada mak susuan sahaja tapi tidak ada ayah susuan. Gambarannya macam mana? Gambarannya ialah seorang wanita yang belum berkahwin tapi dah ada susu, menyusukan seorang budak sebanyak 5 kali. Maka budak tu jadi anak susuan, dia akan menjadi mak susuan. Ayah susuan ada? Tidak ada. Poin seterusnya,
قد يكون أب من الرضاع دون الأم إذا كان للرجل 5 إماء وارتضع الطفل من كل واحدة رضعة واحدة. Boleh jadi juga dalam gambaran yang lain kita ada ayuh susuan sahaja. Mak susuan tidak ada. Gambaran lagu mana? Contoh saya lah, mudah-mudah bahasanya. Saya ni ada 5 orang hamba. Ada 5 orang hamba. Okey. Dan hamba saya tu masing-masing ada susu. Puncanya saya, contohlah. Saya bersama dengan setiap orang hamba ni, akhir sekali bunting pula ke kawan-kawan. Tu. Jadinya oleh sebab yang demikian, susu yang ada dalam puting ataupun dalam buah dada setiap hamba tu, puncanya saya. Okey. Hamba A menyusukan seorang budak. Hamba B sebanyak sekali. Hamba B menyusukan budak yang sama sebanyak sekali. Hamba C juga menyusukan budak yang sama sebanyak sekali. Hamba A, B, C, D, hamba D juga menyusukan budak sebanyak sekali. Juga yang terakhir, hamba yang dinamakan sebagai E juga menyusukan budak yang sama sebanyak sekali. Ketika itu saya menjadi ayah susuan kepada budak tersebut. Sebab apa? Sebab punca susu ialah daripada saya dan budak tu dah menyusu sebanyak 5 kali. Okey. Itu jelas. Hamba ni sendiri tidak menjadi mak susuan kepada budak itu. Sebab apa? Sebab nak jadi mak susuan mesti seorang wanita menyusukan seorang budak sebanyak 5 kali. Sedangkan sekarang setiap hamba itu menyusukan budak itu sebanyak sekali seorang sahaja. Jadi satu gambaran ini memberitahu kita wujudnya ayah susuan tapi tidak adanya mak susuan. Selesai. Poin yang seterusnya, law irtada'at tiflu min 5 banatin aw akhawatin li rajulin wahidin fayakunu jaddan fil ula wa khalan fil thaniyah. Ni gambaran yang seterusnya, poin yang seterusnya. Kalau seorang budak menyusu daripada 5 orang anak. Contoh saya seorang ayah. Saya ada 5 orang anak. Anak saya ni masing-masing ada susu. Dia menyusukan seorang budak. Cuma masing-masing itu menyusukan budak tu sebanyak sekali sahaja. A menyusukan sekali, B menyusukan sekali, begitulah sehingga yang kelima. Ketika itu kita sebut budak itu menjadi cucu susuan bagi saya. Anak-anak saya ini tidak menjadi mak susuan kepada budak tersebut. Sebab nak jadi mak susuan, mesti setiap wanita ini ataupun setiap anak saya ini menyusukan dia sebanyak 5 kali. Sekarang tidak berlaku benda tu. Mereka ini menyusukan budak perempuan tu, setiap orang daripada mereka menyusukan sekali sahaja. Tak, jadi tak boleh jadi mak susuan. Tapi saya ayah susuan. Sebab apa? Sebab susu yang ada pada anak-anak ni puncanya saya jugalah. Kalau saya tak berkahwin dengan bini saya, tak adalah kawan, tak adalah anak ni. Jadi disebabkan punca susu tu juga daripada saya, maka bila cukup 5 kali, maka tahrim tu datang kepada saya saja, tidak datang kepada anak-anak tersebut. Jadi gambaran itu memberitahu kita wujudnya datuk susuan sahaja, sedangkan mak susuan tidak wujud. Ataupun saya ni ada adik perempuan 5 orang. Buat contoh saya yang mudah bahasanya. Okey. Anak mudah-mudah. Adik saya seorang pemuda dan saya ada 5 orang adik-beradik wanita. Setiap adik-beradik wanita itu menyusukan seorang budak dan menyusukan sebanyak sekali saja. Mana setiap adik-beradik saya itu menyusukan budak tu sebanyak sekali sahaja. Ketika itu saya akan menjadi apa dia? Saya akan menjadi pok saudara susuan kepada budak tersebut. Okey, adik-beradik saya ni tidak menjadi mak susuan kepada budak tersebut. Sebab apa? Alasannya sama. Sebab setiap adik saya menyusukan budak tersebut hanya sekali dan tidak 5 kali. Kama qala sahibu Safati Zubat sayyaratha ummahu wa zawjaha aban akhahu ammah tusbitu tahriman kamadin fin nikah wa nazarun wa khalwatun bidha yubah
لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول. Fusul bab ni memang dia agak kitong sikit, susah sikit tapi kalau semua baca faham je okay, mana-mana ilmu lah, bukan ilmu ni je, mana-mana ilmu buat first time kita dengar jadi agak susah, sukar InsyaAllah khair. Hasilu ma madha, kesimpulan kepada perbahasan yang lampau. Ni kesimpulan dia. Ada 5 kesimpulan. Okay, yang pertama, alladhi rada'a tahrumu alaihi al-murdi'atu wa jami'u banatiha walau ghayra man rada'a alaiha sawa'an as-sabiqah aw al-lahiqah li'anna al-jami'a akhawatun laha. Itu kesimpulan yang pertama. Apa dia beritahu tu? Seorang budak yang menyusu. Gambarannya macam mana? Kena letak gambaran lah, kena letak surah tu barulah kita faham. Fatimah ataupun Zainab tadi. Zainab berkahwin dengan siapa? Berkahwin dengan Ahmad. Zainab berkahwin dengan Ahmad. Zainab ni ada susu. Zainab menyusukan Zainab berkahwin dengan Ahmad. Lepas tu dapat anak. Lah. Anak dalam 3 orang. Tak. Okay, dalam tu anak kandung. Okay. Kemudian Zainab ini menyusukan seorang budak kecil. Maka budak kecil tersebut bila disusu sebanyak 5 kali oleh Zainab, budak kecil tersebut akan jadi anak susuan lah. Okay. Budak kecil tu dia tak boleh kahwin dengan mak susuan dia, juga tak boleh berkahwin dengan anak-anak perempuan bagi mak susuan dia. Tadi kita sebut Zainab dengan Ahmad kahwin dapat 3 orang anak perempuan. Lepas tu Zainab menyusukan seorang budak lelaki. Contohlah kita sebut nama dia Bakrun. Nama dia apa? Bakrun. Ketika itu Bakrun haram berkahwin dengan mak susuan dia. Juga Bakrun haram berkahwin dengan adik-beradik susuan dia. Yang mana adik-beradik susuan dia itu merupakan anak kepada Zainab. Anak kandung kepada Zainab. Okey, 3 orang tu pula sama ada sebelum Zainab menyusukan Bakrun, 3 orang tu dah ada. Atau 3 orang tu ada selepas Zainab menyusukan Bakrun. Maknanya Zainab menyusukan Bakrun, lepas tu barulah Zainab beranak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. 3 wanita, 3 perempuan. Juga 3 itu haram kepada si Bakrun. Tak, okey. Sama ada juga anak kandung bagi Zainab itu menyusu dengan Zainab ataupun tidak. Zainab ada anak kandung. Zainab tak menyusukan anak kandung dia. Dia menyusukan anak orang lain. Pun begitu, kekallah si Bakrun itu, yang kita panggil anak susuan tu, haram berkahwin dengan anak Zainab. Walaupun anak kandung Zainab itu tidak disusu oleh Zainab sendiri. Jadi apa tu? Jadi adik-beradik susuan kepada si Bakrun. Boleh? Mudah je. Yang kedua pula. Allah. Yang kedua, allazi lam yarda la tahrum alaihi murdi'atu wala banatuha hatta allati irtada'a alaihi akhuhu. Okey. Mereka ataupun budak yang tidak menyusu, maka tidak haram baginya murdi'ah. Juga anak-anak murdi'ah. Mudah je ni. Gambaran yang sama tadi kita ambil. Tak? Ulang balik, Zainab kahwin dengan Ahmad. Zainab dapat anak 3 orang. Zainab menyusukan budak lelaki yang namanya Bakrun. Itu bukan anak dia tu. Tu orang lain, orang asing. Disusukan Bakrun. Okey. Sampai situ macam tadilah hukum dia. Okey. Bakrun tu pula ada adik. Bakrun tu pula ada adik-beradik dia. Bakrun tu ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia kita sebutlah nama dia Salah. Mudah cerita. Salah dengan Umar. Jadi Salah dan Umar merupakan adik-beradik kepada Bakrun. Adik-beradik kepada siapa? Kepada Bakrun. Satu soalan timbul. Salah dan Umar ni boleh tak berkahwin dengan adik-beradik susuan bagi Bakrun? Salah dan
Umar boleh tak berkahwin dengan mak susuan bagi Bakrun? Jawapannya boleh, tidak ada masalah apa-apa. Jadi Bakrun tak, yang merupakan anak susuan, dia tu ada adik-beradik. Siapa nama dia? Salah dan juga Umar. Umar dan Salah tu dia ada tak minum susu mak susuan bagi abang dia Bakrun? Tak ada. Dia tidak menyebabkan apa-apa tahrim lah, tidak menyebabkan apa-apa pengharaman. Jadi kita sebut Salah dan Umar boleh berkahwin dengan mak susuan kepada Bakrun. Salah dan Umar juga boleh berkahwin dengan adik-beradik yang merupakan adik-beradik susuan bagi Bakrun. Boleh, tidak ada apa-apa masalah. Hatta allati irtada'a alaihi akhuhu. Sehingga kan perempuan yang bersama-sama menyusu dengan Bakrun. Maknanya Zainab menyusukan Bakrun, dalam masa sama Zainab menyusukan anak susuan dia. Dalam masa sama dia menyusukan anak kandung dia. Tak, jadi dalam masa yang sama Zainab menyusukan Bakrun, Zainab juga menyusukan anak kandung dia. Tidak ada masalah. Sekalipun begitu, Salah dan Umar boleh berkahwin dengan adik-beradik susuan bagi Bakrun. Selesai. Itu poin yang kedua, kesimpulan yang kedua. Nampaknya dia memang pening sikit. Dia kena slow, perlahan-lahan. Gitu cerita dia. Yang ketiga pula, begitulah mengajar online ni. Kita buat live begini ya. Al-bintul lati irtada'at yahrumu 'alayha jami'a auladil murdi'ati walau ghayra alladhi irtada'at 'alayhi sawa'an as-sabiqu wal-lahiqu li'anna jami'a ikhwatul laha. Yang ketiga ni sama sahaja macam yang pertama. Cuma ni anak susuan tu kita tukar kepada seorang wanita. Gambaran, kita buat gambaran supaya mudah faham. Zainab berkahwin dengan Ahmad. Zainab dan Ahmad bila mana berkahwin dikurniakan 3 orang anak lelaki. 3 orang anak lelaki. Okey. Kemudian Zainab menyusukan seorang wanita, seorang budak wanita. Namanya ialah Ruqayyah. Jadi Zainab menyusukan seorang budak wanita yang bernama Ruqayyah, yang umurnya kurang daripada 2 tahun. Cukup 5 kali susuan, maka kita sebut Ruqayyah menjadi anak susuan kepada Zainab. Jadi Ruqayyah tak boleh kahwin dengan Zainab, tu jelas lah, sebab perempuan sama perempuan. Ruqayyah tak boleh kahwin dengan apa? Suami Zainab. Sebab dia sahibul mani, sahibul atau panggil fahal. Begitu juga apa nama tadi? Zainab, bukan Zainab, Ruqayyah tu, anak susuan tu, juga tidak boleh berkahwin dengan anak lelaki kandung kepada Zainab. Sebab apa? Sebab Ruqayyah dan juga 3 orang adik-beradik yang merupakan anak kandung kepada si Zainab, Ruqayyah dan 3 orang adik-beradik tu tak merupakan adik-beradik susuan, merupakan adik-beradik susuan, maka tidak boleh. Tak. Boleh tak? Walau sama ada 3 orang tu dah ada sebelum apa nama tadi? Ruqayyah disusukan, ataupun Ruqayyah disusukan dulu barulah beranak 3 orang tu, barulah keluar ke alam dunia ni 3 orang tu. Tak, ikutlah lagu mana cerita pun kekal si Ruqayyah haram berkahwin dengan anak kandung bagi si Zainab, begitu, kerana dah menjadi adik susuan. Selesai kesimpulan yang ketiga. Ni masuk kesimpulan yang keempat. Allati lam tarda la yahrum 'alayha auladul murdi'ah hatta alladhi irtada'at 'alayhi ukhtaha ataupun ukhtuha. Okey. Kesimpulan yang keempat daripada bab ini ialah tu. Allati lam tarda. Ini sama macam yang kedua ni. Ini sama macam kesimpulan yang kedua. Cumanya adik-beradik bagi Ruqayyah tersebut merupakan adik-beradik wanita. Kita ulang balik daripada awal. Zainab berkahwin dengan Ahmad, dapat anak apa tadi? Anak lelaki 3 orang. Okey.
Zainab menyusukan seorang budak namanya Ruqayyah. Ruqayyah. Jadi anak susuan bagi Zainab lah Ruqayyah ni. Ruqayyah tersebut ada adik-beradik kandung. Ada adik-beradik kandung. Dia ada 3 orang adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung dia tu semua wanita. Semua sekali wanita, perempuan. Okey. Adik-beradik kandung bagi Ruqayyah tu, dia menyusu tak dengan si Zainab? Tidak. Maka bila tidak menyusu dengan si Zainab, 3 orang adik-beradik kandung bagi si Ruqayyah tersebut tak boleh berkahwin dengan suami Ruqayyah. Boleh berkahwin dengan siapa? Suami Ruqayyah. Tidak ada masalah. Suami kedua, suami ketiga, suami keempat boleh. Dan mereka juga boleh berkahwin dengan adik-beradik susuan bagi Ruqayyah. Adik-beradik susuan Ruqayyah siapa dia? Anak kandung bagi Zainab tu lah. Anak kandung bagi Zainab, anak lelaki tak. Jadi adik-beradik kandung bagi Ruqayyah boleh berkahwin dengan anak kandung bagi si Zainab. Dia sebenarnya bab ni senang tulis kat papan hitam khairan insya-Allah. Okey, selesai kat situ. Okey, yang kelima. Kelima ni lagi rumit. Tak ada masalah, kita baca. Kesimpulan yang kelima ialah yajuzu nikahu ukhtil akh min al-ab aw al-um binasabin aw radha. Kalau nak terjemah ni macam sukar sikit. Kita baca terus contoh kat bawah. Betul Habib sebab apa? Ka'an kana li Zaidin akhun li ab, namanya Bakrun. Nanti kita terang. Wa ukhtun li namanya Hindun. Fali Bakrin nikahu Hindin. Wa kadzalika law kana li abil akh min al bintun min ghairi ummihi falahu nikahuha. Ya Rabbi. Yang kelima ni kita terus datangkan contoh. Daripada contoh kita faham apa yang nak disampaikan. Gambarannya macam mana? Contoh Zaid. Ni Zaid ni. Saya Zaid. Mudah tak? Saya Zaid. Saya ada akhli ab. Saya ada saudara lelaki sebapa. Saudara lelaki yang berkongsi bapa dengan saya. Maknanya ayah saya kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan lain contohnya. Perempuan lain lah. Bukan contohnya. Memang kahwin dengan perempuan lain. Tak. Daripada apa tu, kahwinan tu dapat seorang anak lelaki. Anak lelaki tu adakah dia kandung dengan saya? Tidaklah. Sebab dia tidak berkongsi dengan saya ibu dan ayah. Dia hanya berkongsi dengan saya ayah sahaja. Mana ayah dia merupakan ayah yang sama dengan saya. Jadi dia tu sendiri tak, kita panggil saudara sebapa dengan saya. Saudara sebapa dengan saya. Jadi nama saya Zaid, saudara sebapa dengan saya. Tak, adik-beradik sebapa dengan saya namanya Bakrun. Bakar. Okey. Kemudian mak saya. Tak, ni dia kalau benda ni kalau berlaku perceraian apa semualah, naudzubillah. Cuma ni nak buat contohlah. Okey. Mak saya berkahwin dengan seorang lelaki. Tak. Okey. Daripada perkahwinan tu dapat seorang anak wanita. Anak perempuan lah. Anak perempuan. Jadi anak perempuan tu dengan saya apa hubungan dia? Hubungannya ialah adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu. Jadi saya yang bernama Zaid ada seorang adik-beradik sebapa yang bernama Bakrun. Saya juga ada adik-beradik seibu yang bernama Hindun. Okey. Bakrun nak kahwin dengan Hindun. Bakrun yang merupakan adik-beradik sebapa dengan saya nak berkahwin dengan Hindun yang merupakan adik-beradik seibu dengan saya. Boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Wa kadzalika, kita bacalah. Wa kadzalika law kana li abil akh min al bintun min ghairi ummihi falahu nikahuha. Begitu juga kalau bagi seorang ayah li abil akh min al li abil akh min al tak boleh. Hilang balik. Ya. Abil akh min al bintun. Cuba
وكذلك لو كان لأبي الأخ من الأم. من غير أمه. بسم الله. لأبي الأخ من الأم. Okey. Mak saya dah berkahwin dengan seorang lelaki. Contohnya saya meninggal, mak saya berkahwin dengan seorang lelaki. Okey. Bila mana mak saya tu berkahwin dengan seorang lelaki, tak? Lelaki tu dah ada anak wanita, wanita. Orang panggil apa tak tahulah bahasa kita. Jadi mak saya berkahwin dengan seorang lelaki. Lelaki tu dah ada anak wanita, berkahwin. Okay, bila berkahwin, tak? Hasil daripada perkahwinan tu dapat seorang anak wanita yang lain. Contoh, anak hasil perkahwinan tu dapat Zainab. Mula-mula kahwin dulu, tak, mak saya kahwin dengan lelaki tu dah ada anak namanya Ruqayyah. Okey. Saya tidak boleh berkahwin lah dengan si Zainab, sebab si Zainab itu merupakan adik-beradik susuan, adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu dengan saya. Sebab ibu dia ialah ibu saya juga. Cuma saya, ayah saya lain, ayah dia lain. Jadi orang panggil adik-beradik seibu. Okey. Ruqayyah tadi tu. Ruqayyah apa dia tadi kita sebut? Mak saya kahwin dengan laki tu dah ada anak namanya Ruqayyah. Ruqayyah tu nak kahwin dengan saya boleh tak? Kita sebut tidak ada masalah. Ruqayyah nak kahwin dengan saya tidak ada masalah. Sebab apa? Ruqayyah tu bukan anak mak saya tau. Dia bukan adik-beradik seibu dengan saya. Dia bukan adik-beradik seibu dengan saya. Sebab ada dia tu sebelum ayah saya berkahwin dengan ayah dia lagi. Sebelum mak saya berkahwin dengan ayah dia lagi. Sebelum mak saya berkahwin dengan ayah dia lagi. Gitu. InsyaAllah lah. Khair insyaAllah. Okey. Itu yang kelima. Disebut yajuzu nikah ukhtil akh minal ab awil binasabin aw radha. Okey. Itu selesai. Kesimpulan yang kelima lagi ni tak habis lagi. Dia sebut, tengok contoh kat bawah tu lah, mudahnya. Ka'antu rudi'a imra'atun zaidan wa saghiratun ajnabiyatan. Namanya Hindun. Fali akhihi li abihi Bakrun nikaha Hindin. Wa kadzalika idza rada'at saghiratun bilabani abi akhika li ummika falaka nikahuha. Kita baca contoh yang pertama ni lah. Yang kedua tu macam tak lagi pusing-pusing. Kita tak faham dia. Orang yang tengok pun tak faham. Jadi ka'antu rudi'a imra'atun zaidan. Seorang wanita, ikut saya dalam contoh ni, seorang wanita menyusukan seorang budak namanya Zaid. Wanita tu kita sebutlah namanya Zainab. Yang tak ada pen. Zainab menyusukan seorang budak lelaki namanya Zaid. Zainab juga menyusukan seorang budak wanita yang bernama Hindun. Fali akhihi boleh. Dia berkait dengan yang atas. Semula. Dia berkait dengan contoh yang tadi. Zainab menyusukan Zaid. Zainab juga menyusukan Hindun. Jadi apa hubungan Zaid dengan Hindun ni? Ada boleh disusuan tak? Sebab dua-dua tu disusukan oleh si Zainab. Jadi Zainab menyusukan Zaid, Zainab menyusukan Hindun. Okey. Tadi kita sebut
Zaid ni, tak, Zaid ni dia ada adik-beradik sebapa. Dia ada adik-beradik sebapa. Zaid ni namanya Bakrun. Bakrun nak kahwin dengan Hindun boleh, tidak ada masalah. Kita ulang. Seorang wanita namanya Zainab. Dia menyusukan Zaid. Dia juga menyusukan Hindun. Jadi Zaid dengan Hindun ni orang asing asalnya, tapi bila disusukan oleh Zainab, maka Zaid menjadi anak susuan Zainab, Hindun juga menjadi anak susuan bagi Zainab. Dalam masa yang sama, Zaid ni yang merupakan anak susuan bagi Zainab ni, Zaid ni, dia ada adik-beradik sebapa. Zaid tu, ayah Zaid tu berkahwin dengan seorang perempuan lain dan dapat anak lelaki. Jadi anak lelaki tu dengan Zaid merupakan adik-beradik sebapa, sebab kongsi pada sudut bapa. Okey. Namanya Bakrun. Okey, Bakrun tu yang merupakan adik-beradik sebapa dengan si Zaid nak berkahwin dengan Hindun, yang mana Hindun tu merupakan adik-beradik susuan bagi Zaid, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. InsyaAllah lah khair. Adalah orang yang dengar nanti tu. Nanti Syekh Habib keluarkan kitab, bolehlah dengar insyaAllah. Okey, jamil jiddan. Okey, perbahasan yang terakhir dalam bab ini ialah al-mustathna min qa'idati yahrumu bir-radha'i ma yahrumu bin-nasabi arba'un. Okey, ni pengecualian daripada kaedah kita sebut sebelum ini. Sesiapa sahaja yang diharamkan disebabkan nasab, juga diharamkan disebabkan radha'. Contoh, mak kita, mak kita boleh tak kita kahwin dengan dia? Tak boleh. Jadi bila mana-mana perempuan menyusukan seorang budak, maka budak tu tak boleh kahwin dengan perempuan tersebut sebab dah jadi mak susuan. Jadi mak asal kandung, mak kandung kita tak boleh kahwin, mak susuan kita juga kita tak boleh kahwin. Kita boleh tak berkahwin dengan mak saudara, mak saudara kita tak boleh kahwin dengan dia. Begitu juga kalau kita nak berkahwin dengan mak saudara susuan. Seorang perempuan menyusukan kita, perempuan tu ada adik-beradik. Adik-beradik dia tu, yang adik-beradik wanita dia dipanggil sebagai mak saudara kita, cuma mak saudara susuan, juga tak boleh berkahwin dengan kita. Jadi itu kaedah. Apa-apa yang diharamkan disebabkan susuan, apa-apa yang diharamkan disebabkan nasab, hubungan nasab, juga diharamkan disebabkan susuan. Dikecualikan daripada kaedah tersebut 4 perkara. Boleh faham? Jadi ingat kaedah tu. Tak, cuma apa-apa ataupun sesiapa sahaja yang diharamkan disebabkan hubungan nasab, mereka juga diharamkan disebabkan susuan. Dikecualikan daripada kaedah tersebut 4 orang, 4 golongan. Jama'aha ba'dhum fi qawlihi murdi'atul akh aw ukhti tahil aw waladil waladi walau usa ju'il. Hadzalika ummu murdi'in lil waladi wa bintuha wa hiya khitamul adadi. Kalau ada talabatul ilm dengar, jangan sedihlah kalau tak faham. Sebab saya nak faham ni pun makan hari makan masa. Kalau orang kebanyakan mungkin tidak ada masalah lah tak faham tu, sebab memang rumit sikit. Okey. Jadi yang pertama, pengecualian daripada kaedah ialah yang pertama, pengecualian maksud dia apa dia nak sebut, kalau wanita tu ataupun orang tu dengan kita atas dasar nasab, maka dia haram dengan kita. Tapi orang tu kalau dia dengan kita, hubungan dia dengan kita disebabkan radha', iaitu susuan, maka tidak haram. Sedangkan kaedah sebut kalau mak kandung haram, maka mak susuan haram. Kalau mak saudara kandung haram, mak saudara susuan haram. Tak. Kalau nenek kandung haram, nenek susuan juga haram. Begitulah seterusnya. Tapi ada 4 pengecualian yang terkeluar daripada kaedah. Yang pertama, murdi'atul akh awil ukhti. Seorang wanita yang menyusukan saudara lelaki kita ataupun saudara perempuan kita.
Itu kalau bab nasab, maka kita tak boleh berkahwin dengan dia. Contoh, seorang wanita yang menyusukan abang saya dan menyusukan kakak saya ataupun adik wanita saya. Siapa dia perempuan tersebut? Mak saya lah. Mak saya tu dia melahirkan saya dan dia menyusukan saya. Dia juga menyusukan abang saya. Dia juga menyusukan adik wanita saya ataupun kakak saya. Jadi tak bolehlah saya nak kahwin dengan dia. Mana yang atas tu dengan mak saya, sebab dia mak saya, tak boleh kahwin dengan dia. Tak, tapi kalau pada sudut susuan boleh. Okey, begini. Ada seorang wanita namanya Zainab. Zainab dipilih, sejak daripada awal baca kitab, Zainab lah nama yang dipilih untuk menjadi contoh. Kalau kita nahu Zaid dengan Amr ataupun Bakar, tapi dalam perbahasan kita ini kita ambil Zainab. Zainab menyusukan saya. Tak semula. Zainab menyusukan abang saya. Zainab menyusukan abang saya. Jadi abang saya adik susuan, anak susuan Zainab. Zainab mak susuan kepada abang saya. Abang saya haram kahwin dengan Zainab. Zainab haram kahwin dengan abang saya. Saya ada kaitan dengan Zainab? Tak ada. Sebab saya tidak menyusu dengan dia. Tak, jadi saya boleh kahwin dengan si Zainab. Sedangkan Zainab tu menyusukan abang saya. Kalau bab nasab tak boleh. Seorang wanita yang menyusukan abang saya, kalau bab nasab, saya tak boleh kahwin dengan dia. Sebab apa? Dalam sudut nasab, dah hubungan nasab, yang menyusukan abang saya tu ialah mak saya. Saya tak boleh kahwin dengan mak saya. Tapi bila masuk bab radha'ah, bab susuan, seorang wanita menyusukan abang saya. Jadi dua orang tu dah ada proses pentahriman tu. Abang saya haram kahwin dengan mak susuan dia. Mak susuan tu haram kahwin dengan abang saya. Saya tak ada masalah nak kahwin dengan mak susuan tu. Sebab dia bukan mak susuan saya. Dia tu bukan mak susuan saya. Dia tu mak susuan kepada abang saya. Jadi dua orang tu haram aku. Bolehlah kahwin dengan dia, tak ada masalah. Tu cerita dia. Boleh. Yang kedua tadi, yang pertama. Nak habis dah bab ni. Habis ni bab ni lega. Murdi'atu bintil waladi. Seorang wanita yang menyusukan seorang budak wanita yang lahir daripada seorang gini cerita dia. Saya buat contoh terus supaya mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Zainab dak menyusukan cucu saya. Cucu wanita. Zainab menyusukan cucu wanita saya. Yang mana cucu saya tu lahir daripada seorang anak lelaki saya. Gini cerita dia. Saya ada anak lelaki namanya Muhammad Sa'id Ramadan. Muhammad Sa'id Ramadan ialah anak lelaki saya. Muhammad Sa'id Ramadan tu ada anak perempuan. Tak, namanya Ruqayyah. Jadi ceritanya begini. Saya Salah bin Abdul Aziz ni ada anak yang bernama Muhammad Sa'id Ramadan. Muhammad Sa'id Ramadan tu berkahwin, dapat pula seorang anak perempuan namanya Ruqayyah. Jadi Ruqayyah dengan saya orang panggil apa? Cucu lah. Ni anak saya, Sa'id Ramadan. Anak dia tu cucu saya. Tak. Jadi saya boleh tak kahwin dengan cucu saya? Tak boleh lah. Okey. Tapi saya kahwin dengan cucu saya memang tak boleh dah. Wanita yang menyusukan cucu saya. Tu. Wanita yang menyusukan cucu saya, itu persoalan dia. Wanita yang menyusukan cucu saya. Saya Salah, saya ada anak lelaki namanya Muhammad Sa'id Ramadan. Muhammad Sa'id Ramadan ada anak namanya Ruqayyah. Ada seorang wanita yang menyusukan Ruqayyah. Ada seorang wanita yang menyusukan Ruqayyah. Wanita tu sama ada pada sudut nasab ataupun pada sudut susuan. Okey. Kalau pada sudut nasab, dia akan jadi apa?
wanita yang menyusukan cucu saya, anak saya lah, ataupun menantu saya. Masa Ramadan, anak saya dia kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu dia yang menyusukan cucu saya tu. Perempuan ni boleh kahwin dengan saya tak? Tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Sebab dia ni ialah seorang perempuan yang telah disetubuhi oleh anak saya. Kita tak boleh berkahwin dengan seorang wanita yang pernah disetubuhi oleh kita punya anak. Tak, tu. Ataupun kalau kita sebut gambarannya anak saya tu ialah anak wanita, bukan Muhammad Syed Ramadan, kita buat contoh lain. Anak saya Fatimah. Anak saya Fatimah. Tak. Fatimah tu ada anak perempuan juga, namanya Ruqayyah. Okey. Wanita yang menyusukan cucu saya, siapa dia? Ni anak saya ni, Fatimah ni. Dia menyusukan cucu saya. Maka saya tak boleh berkahwin dengan perempuan yang menyusukan cucu saya. Tak boleh. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia itu merupakan anak perempuan saya. Ataupun gambaran yang pertama, dia merupakan perempuan itu merupakan isteri kepada anak saya. Yang mana anak saya telah menyetubuhi isteri itu, dan kita tak boleh kahwin dengan seorang wanita yang pernah disetubuhi oleh anak kita dan juga yang pernah disetubuhi oleh ayah kita. Begitu. Okey. Itu kalau bab apa tu? Itu kalau bab nasab. Kalau bab rada, maka tidak ada masalah. Kita nak berkahwin dengan seorang perempuan yang menyusukan cucu anak kita, tidak ada masalah. Begini, saya Salah bin Abdul Aziz, saya ada anak namanya Muhammad Syed Ramadan. Okey, Muhammad Syed Ramadan tu ada anak namanya namanya siapa tadi? Ruqayyah. Tak, okey, ada seorang perempuan namanya Bibi. Bibi ni dia menyusukan cucu saya yang bernama Ruqayyah. Okey, jadi cucu saya dengan dia akan jadi anak susuan lah. Mana Bibi jadi mak susuan, anak saya jadi anak susuan kepada dia. Tak. Saya dengan Bibi ada kaitan tak? Tak ada kaitan. Jadi saya nak kahwin dengan Bibi boleh. Jadi saya nak kahwin dengan wanita yang menyusukan cucu saya. Tak, kalau kita pandang pada sudut susuan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita pandang pada sudut nasab, tidak boleh. Sebab yang menyusukan cucu saya ialah anak saya sendiri ataupun isteri kepada anak saya. Dan kedua-dua itu diharamkan bagi saya berkahwin dengan mereka. Itu pengecualian yang kedua. Jadi perkataannya 3 sahaja, murdi'atu bintil walad wa khalas. Tapi perlu kepada penerangan yang agak panjang. Sebab fiqh tu gitulah, nak faham kena buat gambaran. Boleh. Itu pengecualian yang kedua. Pengecualian yang ketiga daripada kaedah yahrumu birrada'i ma yahrumu bin nasabi ialah ummu murdi'atil waladi. Tu ummu murdi'atu ataupun murdi'atil alwaladi walau kanat min nasabi la haruma li anna tahrumu alai ummu mawtu'atihi. Okey. Yang ketiga ialah mak kepada seorang perempuan yang menyusukan anak saya. Gambarannya begini. Tengok elok-elok. Gambarannya begini. Macam mana gambarannya? Saya ada anak. Nama anak saya ialah Muhammad Syed Ramadan. Kita bayangkan anak saya tu belum cukup 2 tahun. Dan memang belum cukup lah. Dia lahir bulan 1. Allah Alam bulan Islam. Tak kira kan. Kita anggarkanlah budak tu belum cukup 2 tahun. Mengikut kiraan kalender Islam. Tak? Okey. Jadi anak saya tu Muhammad Syed Ramadan tu disusukan oleh seorang wanita. Ni anak saya. Tak, disusukan oleh seorang wanita yang bernamanya Zainab. Yang bernama Zainab. Okey. Wanita ni Zainab ni ada mak tak? Adalah mak. Kalau tak ada mak, tak adalah dia. Jadi mak kepada Zainab namanya Ruqayyah. Jadi anak saya Muhammad Syed Ramadan disusukan oleh Zainab. Zainab ni pula ada mak kandung dia namanya ialah Ruqayyah. Okey. Ruqayyah tu nak kahwin dengan saya boleh tak? Kita sebut tidak ada masalah. Ruqayyah nak kahwin dengan saya tidak ada masalah. Maknanya mak kepada mak susuan anak saya.
nak kahwin dengan saya tidak ada masalah. Itu kalau bab radak, bab susuan. Kalau kita kembali kepada bab nasab, bab hubungan nasab, ketika itu tidak boleh. Kerana apa? Kerana murdi'atil walad, kalau kita pandang pada sudut nasab, dia akan jadi apa? Mak kepada seorang yang menyusukan anak saya. Tadi anak saya Muhammad Said Ramadan. Tak, anak saya Muhammad Said Ramadan. Dia disusukan oleh seorang perempuan yang bernama isteri saya. Isteri saya tu ada mak, namanya sekian. Confirm saya tak boleh nak kahwin dengan mak isteri saya sebab mak mertua saya. Jadi kalau bab nasab tak boleh sebab itu ialah mak mertua saya. Saya tak boleh kahwin dengan mak kepada mak yang menyusukan anak saya. Tapi kalau bab susuan boleh. Saya nak berkahwin dengan mak kepada mak susuan anak saya boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, pengecualian yang terakhir ialah bintu murdi'atil walad. Bintu murdi'atil walad. Minta maaf lah kita tak tulis pada papan hitam ke apa. Kita kalau pelajar yang dengar tu tulis sendirilah. Nak faham bab ni, saya bagi tip dia. Nak faham bab ni, yang kita takut dengan perkataan bintu murdi'atil walad, pening apa tu, ada bint, ada murdi'ah, ada walad. Mudah je cara dia. Contoh yang keempat, kita ambil belakang sekali. Jadi kita ada 3 perkataan bintu murdi'atil walad. Kita ada perkataan bint, kita ada perkataan murdi'ah, kita ada perkataan walad. Jadi kita ambil perkataan belakang sekali, walad. Siapa walad? Anak kita Muhammad Said Ramadan. Lepas tu murdi'atil walad, perempuan yang menyusukan anak kita tadi tu. Tu. Perkataan yang kedua, sebelum akhir, seorang perempuan. Tak, seorang perempuan. Dia tu mak kepada anak susuan, mak kepada anak saya. Okay. Bintu murdi'atil walad, maknanya anak perempuan kepada seorang perempuan yang menyusukan anak kita, anak saya. Jadi ni anak saya Muhammad Said Ramadan, disusukan oleh Zainab. Tak, Muhammad Said Ramadan disusukan oleh Zainab. Zainab tu sendiri, dia ada anak wanita. Zainab dia ada anak kandung wanita namanya Ruqayyah. Dia ada anak kandung wanita namanya Ruqayyah. Okey. Ruqayyah tu boleh tak kahwin dengan saya? Okey. Kalau bab susuan boleh. Ruqayyah boleh berkahwin dengan saya. Anak saya Muhammad Said Ramadan, ada seorang perempuan menyusukan dia namanya Zainab. Tak, Zainab ni ada anak kandung namanya Ruqayyah. Ruqayyah, kamu nak kahwin dengan aku tak ada masalah. Dengan saya. Dia tak boleh kahwin dengan anak saya sebab dia ada adik-beradik susuan tu. Tak boleh. Dia kahwin dengan saya boleh, tak ada masalah. Kamu ngapak. Boleh. Okay. Tapi kalau kita pergi pada bab nasab tidak boleh. Sebab apa? Walau kanat minan nasabi la haruma li anna tahrumu alai bintu mawtu'atihi. Okey. Kalau kita pergi pada bab nasab tidak boleh sebab apa? Tengok ni. Walad anak saya Muhammad Said Ramadan. Seorang perempuan yang menyusukan anak saya. Siapa dia? Seorang perempuan yang menyusukan anak saya. Isteri saya lah, isteri saya. Isteri saya. Okey. Isteri saya ni ada anak lain. Anak lain tu tak kisahlah, anak kandung dengan ni yang bawah ni ataupun bukan anak kandung. Ala kulli hal, anak kepada seorang yang kepada seorang wanita yang menyusukan anak saya, itu isteri saya. Isteri saya menyusukan anak saya. Anak isteri saya tu sama ada anak dia tu hasil hubungan dengan saya ataupun anak dia tu dah ada sebelum kahwin dengan saya. Tak, saya tak boleh kahwin dengan anak tersebut. Contohlah kita sebut ni Muhammad Said Ramadan, ni isteri saya. Tak, dia ada anak lain namanya Ruqayyah. Dia ada anak lain namanya Ruqayyah. Ruqayyah tu sama ada anak saya betul, memang tak ada kahwin sebab anak betul. Tak, ataupun Ruqayyah tu dah ada sebelum saya berkahwin dengan isteri saya. Maknanya hasil daripada perkahwinan lama. Contoh. Tak, ketika itu saya juga tidak boleh berkahwin dengan apa? Dengan Ruqayyah tersebut sebab kita diharamkan berkahwin dengan anak kepada seorang wanita yang telah kita setubuhi. Seorang wanita kita telah setubuhi dia ada anak dia tak boleh kahwin dengan kita. Kita tak boleh kahwin dengan seorang
perempuan yang mana mak dia tu kita setubuhi. Mudah-mudah bahasa ni gini. Kita kahwin tak? Kita bersama isteri kita. Dapat anak. Anak tu jelas lah haram dengan kita. Sebab apa? Antara sebab haramnya ialah perempuan tu, mak dia tu kita setubuhi. Tu. Kalau perempuan tu sebelum dia kahwin kita, dia dah ada anak dah. Lepas tu dia kahwin kita setubuhi dia. Anak dia tu haram juga kahwin kita sebab kita dah setubuhi mak. Boleh. Tu yang keempat lah. Jadi bintu murda'atil walad, kalau kita pandang pada sudut rada', maka tidak diharamkan kita berkahwin dengan dia. Tapi kalau kita pandang pada sudut nasab, maka diharamkan kita berkahwin dengan dia. Yang terakhir, pembahasan subutur rada'. Macam mana nak tersabitnya ar-rada', iaitu susuan. Kita baca. إذا كان الرضاء من الثدي ثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو 4 نسوة لاطلاع النساء عليه غالبا. Okey, kalau susuan itu berlaku daripada dada wanita, maknanya seorang budak kecil menyusu terus ke dada wanita, maka nak tersabitnya susuan tersebut di depan qadi, tak mesti dengan penyaksian 2 lelaki. Maknanya ada 2 orang lelaki tengok buah dada tu, puting tu masuk dalam mulut budak tu sebanyak 5 kali. 2 orang lelaki. Ataupun kalau tidak 2 lelaki pun, seorang lelaki 2 orang wanita. Seorang lelaki dan 2 orang wanita melihat dengan mata kepala sendiri puting wanita tersebut masuk dalam mulut budak tersebut. Budak yang menyusu tu lah. Nah. Ataupun 4 orang wanita. 4 orang wanita melihat mulut seorang budak kecil masuk ke dalam puting susu seorang wanita. 4 orang. Itu cara nak sabitnya apa? Ar-rada'. Jadi dengan 3 cara lah. Sama ada dengan penyaksian 2 orang lelaki, ataupun seorang lelaki 2 wanita, ataupun 4 orang wanita. Okey. Itu kalau susuan itu terus daripada dada. Idza kana ar-rada' bisyurbi min ina' au bi ijar, fala yuqbalu fihi syahadatun nisa al-mutamahhidat. Kalau susuan itu bukan daripada buah dada, maknanya bukan daripada bukan daripada buah dada secara langsung, tapi diletak dulu dalam satu bekas, dalam cawan ke ataupun dalam botol susu, kemudian diminum oleh budak tersebut. Ataupun dituang kepada budak tersebut. Maka ketika itu nak tersabitnya rada', nak tersabitnya ini menyusu dengan ini. Bila kita dah tersabitnya ini menyusu dengan ini, maka ini jadi anak susuan, dia jadi mak susuan, suami dia akan jadi ayah susuan, atuk dia akan jadi mak ayah dia akan jadi nenek dengan atuk susuan, dan seterusnya yang kita telah terang tu. Nak tersabitnya tu, kalau rada' tu dengan cara minum syurb daripada botol susu, maka mesti dengan syahadah 2 orang lelaki ataupun syahadah seorang lelaki 2 orang perempuan. Tidak boleh syahadah penyaksian 4 orang wanita sahaja. Kalau wanita sahaja tak boleh. Jadi kesimpulannya, kalau susuan itu terus daripada dada, maka kita boleh buat penyaksian ke atas penyusuan tersebut dengan 3 cara. Pertama, dengan penyaksian 2 orang lelaki, ataupun penyaksian seorang lelaki dan 2 orang wanita, ataupun dengan penyaksian 4 orang wanita. Selesai. Kalau penyusuan itu daripada bekas, maknanya seorang perempuan perah susu dia dalam botol, kemudian seorang budak minum, nak tersabitnya susuan mesti dengan salah satu daripada 2 cara. Yang pertama, penyaksian 2 lelaki, ataupun penyaksian seorang lelaki dan 2 wanita. Adapun penyaksian 4 orang wanita, maka tidak diterima. Al-iqraru bir-rada' la yathbutu illa birajulain. Okey. Yang terakhir, iqrar. Iqrarnya apa? Iqrar lah, mengikrar, mengaku. Dia tu pernah menyusukan seorang budak sebanyak 5 kali. Tak. Okey. Iqrar bir-rada' tidak tersabit kecuali dengan 2 orang lelaki. Tidak tersabit kecuali dengan 2 orang lelaki. Maknanya nak dikatakan nak diterima ikrarnya seorang perempuan yang menyusukan budak, tak,
Iqrar perempuan tu nak diterima mesti dengan penyaksian dua orang lelaki. Dengan penyaksian dua orang lelaki. Penyaksian tu maknanya bukanlah lelaki tu tengok perempuan tu menyusu. Sebab kalau lelaki tengok perempuan menyusu, itu yang dua yang di atas. Yang ni perempuan tu pernah menyusukan seorang budak. Contohnya Zainab menyusukan Zaid. Zainab menyusukan Zaid 5 kali pernah menyusukan. Tak? Okey. Lepas tu dia nak berikrar. Dia nak mengaku yang dia tu menyusukan Zaid. Dia mesti berikrar di depan dua orang lelaki paling tidak. Kalau tidak diterima. Wallahu a'lam. Selesailah bab ar-radha', bab susuan. Tak payah tamai lagi. Jadi insya-Allah lepas ni kita masuk bab nafaqat. Habis bab nafaqah ni dibincangkanlah nafaqah kepada isteri, nafaqah kepada hamba, nafaqah kepada binatang, nafaqah kepada mak ayah, nafaqah kepada anak-anak dan sebagainya. Dan dibincangkan syarat-syarat sekali lah. Kemudian yang terakhir dibincangkan bab al-hadanah, iaitu bab menjaga anak. Contohnya berlaku perpisahan yang disebabkan perceraian dan sebagainya antara dua orang suami isteri, maka siapa yang berhak untuk menjaga anak yang masih baby, yang masih kecil ataupun yang gila dan sebagainya, itu kita akan bincang. Jadi tengok muka surat ni, maka untuk dikhatamkan dah tak banyak kali dah lah majlisnya. Boleh jadi dalam kurang daripada 5 majlis ataupun kurang daripada 7 majlis habis lah. InsyaAllah cukup sekadar tu. Ada soalan apa-apa tak? Aku tak dengar, tak apalah. Tak dengar ke kena dengar juga apa ni lah, sebab ilmu tak apa. InsyaAllah khair wa barakah insyaAllah. Okay, kita tutup majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.